Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, salam seronoknya cinta Al-Quran. Hari ini sekali lagi Allah mengizinkan pertemuan bagi sama-sama kita meneruskan pelajaran. Untuk hari ini insya-Allah sama-sama kita akan melihat, mendengar dan membaca dari surah At-Taubah ayat ke-41 hingga ke ayat 47. Jadi teman-teman yang nak ambil Al-Quran, boleh cepat-cepat ambil Al-Quran dan buka ke halaman 194. Yang tak ada Al-Quran, jangan bimbang, jangan risau. InsyaAllah kami akan bawakan ayat-ayatnya sebentar saja lagi. Sebelum itu saya nak bertanya khabar. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Diharapkan senantiasa dalam keadaan sihat sejahtera dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya nak mengambil kesempatan ini untuk menjawab salam kepada semua teman-teman yang bersama daripada awal hingga akhir dan yang memberi salam dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita nak mulakan, marilah kita menyemarakkan pelajaran kita ini. Saya ada dua permohonan, dua permintaan, dua rayuan kepada teman-teman. Yang pertamanya, saya nak ajak, jom kita share dahulu, boleh tak? Kita kongsikan ilmu ini kepada pasangan kita, anak-anak kita, adik-beradik kita insya-Allah, supaya kita juga dapat bantu mereka meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Terima kasih yang tolong share. Yang belum lagi boleh bantu saya untuk kita panjang-panjangkan. Yang keduanya, saya nak minta teman-teman boleh tak kita komen dahulu mudahnya mengaji Al-Quran.
Kita nak tanamkan dalam fikiran kita dan teman-teman kita, kawan-kawan kita, semua sahabat-sahabat pencinta Al-Quran, bahawa sebenarnya mengaji Al-Quran ini senang dan mudah. Bukannya payah pun. Jadi jom kita komen mudahnya mengaji Al-Quran. InsyaAllah kita yang lain kita amin-aminkan supaya ianya menjadi lebih mudah, lebih senang untuk kita ingati satu-satu pelajaran yang kita pelajari dan dapat kita amalkan dan praktiskan apa yang kita pelajari. Dah bersedia semua untuk kita mulakan pelajaran? Kalau dah bersedia, boleh tak saya dapatkan thumbs up ya, dan juga heart. Jom, tanpa melengahkan masa, kita melihat pada bacaan isti'azah. Pastikan sahabat-sahabat ya, bila kita nak baca Al-Quran, mulakan dengan isti'azah. Jangan terus baca ayat ya. Jadi kita mohon perlindungan dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam. Lafaznya hamzah baris atas a, makhrajnya di pangkal kerongkong, ain di pertengahan kerongkong, 2 harakat, a'udzu di hujung lidah, a'udzu billah, dan lafz jalalah dibaca nipis 2 harakat, a'udzu billahi minasy syaitan, 2 harakat, syaitanir rajim, dan di akhir baru masuk ke mim. Kita dengarkan. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Baik, jom kita lihat ayat yang pertama untuk hari ini dari surah At-Taubah ayat ke-41. Sahabat-sahabat, sebelum kita nak mulakan, ini ada cepu cemas. Apa cepu cemasnya? Hamzah wasal. Ini namanya hamzah wasal. Mungkin ada yang nak tolong tulis poin-poin yang saya kongsikan sepanjang perkongsian ini. Hamzah wasal ini, huruf alif yang ada macam kepala sad di atasnya ini, dia ada fungsi bacaan bila berada di awal kalimah, di awal ayat bacaan kita itu. Maka dia kena beri baris. Sama ada baris atas dibaca A, atau baris bawah dibaca I, ataupun baris depan dhammah dibaca U. Baik, sekarang ini saya nak, boleh tak yang ramai-ramai bersama dengan saya ini cuba beri jawapan. Salah pun tak apa. Kalau betul, Alhamdulillah, sekejap lagi saya akan mentahqiqkan, saya akan membenarkan lagi bacaan tuan-tuan dan puan-puan yang mana yang dah betul, dan saya akan membetulkan bacaannya jika ada sahabat-sahabat yang membaca dengan baris yang salah sebelum ini. Poin yang paling penting, sahabat-sahabat, sebelum saya nak ceritakan apakah cara bacaannya, saya bagi pilihan. Siapa yang baca dengan anfiru? A. Siapa baca dengan baris atas? Pilih A. Jangan ikut kawan. Ikut kita baca sebelum ni macam mana. Sebelum ni kalau jumpa macam ni, macam mana kita baca. Salah pun tak apa, jangan malu. Yang penting jangan malu, jangan segan nak belajar ini. Siapa yang baca sebelum ni dengan baris atas anfiru, cuba komen A. Siapa baca dengan baris bawah infiru, cuba komen B. Dan siapa yang baca dengan baris depan dhammah unfiru, cuba pilih C. A, B atau C. Saya ulangi sekali lagi. Kita sambil-sambil santai lah ya. Jangan tension-tension kita belajar ini ya. Siapa yang selama ini dia baca anfiru, pilih A. Siapa baca infiru, pilih B. Siapa baca unfiru, pilih C. Saya akan berikan jawapannya sebentar saja lagi. Kita teruskan dahulu ayat yang ke-41 ini. Habis ayat 41, kita dapatkan jawapan yang sebenarnya. Bagaimanakah ianya dibaca pada perkataan ini ya. Tapi kita bagi masa dahulu sahabat-sahabat untuk komen. Saya nak lihat ada yang komen, Fahan? Ada? Okey, Alhamdulillah, terima kasih. Ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab C. Maksudnya selama ini ada yang baca an, ada yang baca in, ada yang baca un. Baik, sekejap lagi kita bagi tahu sahabat-sahabat. Sebelum saya nak teruskan, ini saya harapkan yang baru bersama dengan kita jangan lupa untuk menekan button share. Kita teruskan pada perkataan ini. Khifafan khakhihu. Makhraj huruf ini di hujung kerongkong. Minta ada yang turun tulis. Khifafan. Di sini idgham bi gunnah. Daripada khifafan datang waw, jadi masuk beserta dengung, jadi faun, 2 harakat. Wa fi tha di hujung lidah. Tha. Kalau boleh saya tunjukkan teman-teman dirahmati Allah, huruf tha, hujung lidah ini keluarkan di antara 2 gigi ini menyentuh 2 gigi di atas ini. As, is, us. Tha, fi. Wa thiqalan. Di sini sekali lagi idgham bi gunnah, tanwin bertemu waw.
Sahabat-sahabat perhatikan dalam Al-Quran Rasam Usmani, bagi tanwin di atas dan di bawah, bagi hukum idgham bi gunnah, baris duanya tidak selari. Nampak tak? Atas sedikit ke depan, bawah sedikit ke belakang. Nanti kita akan jumpa yang selari, itu hukum izhar. Di sini hukum idgham bi gunnah, masuk beserta dengung kadar panjang 2 harakat. Wa thiqalan wajahidu. Wa satu, ja 2 harakat. Hi 1 harakat, du 2 harakat. Jadi yang mana satu, yang mana 2 kena perhatikan betul-betul, jangan sampai tersilap. Wajahidu bi amwalikum. Bi amwa 2 harakat. Am itu izhar syafawi. Sempurna saja am terus masuk walikum. Dan sempurna saja kum izhar syafawi. Sekali lagi. Mim mati yang ada tanda mati. Di sini ikhfa hakiki. Samarkan. Bukan wa'an. Siapa baca an jadi izhar. Di sini kena baca ikhfa. Disamarkan. Kadar 2 harakat. Wa'anfusikum. Sempurna saja kum terus masuk. Fi sabilillah. Fi 2 harakat. Sa 1 harakat. Bi 2 harakat. Fi sabilillah. Dan lafz jalalah dibaca nipis. Jangan baca fi sabilillah. Itu tebal, salah. Dibaca nipis di sini. Fi sabilillah. Dan bila waqaf, mesti tidak kurang dari 2 harakat. Jangan waqaf dengan fi sabilillah. Itu salah. Mestilah sabilillah. Baru berhenti. Kemudian ada jim kecil di sini. Kalau nak berhentilah, kalau nak wasal pun boleh, tidak ada kesalahan. Dza di hujung lidah. Dzalikum idhar syafawi. Khairul idgham bila gunnah. Di sini masuk tanpa dengung. Daripada khairun datang lam jadi khairul. Khairul lakum. Sampai saja kum sempurna. Terus masuk ikhfa hakiki. Ku ikhfa hakiki 2 harakat. Jadi baca 2 in kuntum. Ini izhar syafawi. Jangan baca 2 di sini. Ramai kadang kita tersilap, kita baca in kuntum ta'lamun. Salah. Yang betulnya in kuntum ta'lamun. Dan waqaf mestilah tidak kurang dari 2 harakat. Di hujung baru masuk nun. Ta'lamun. Hujung masuk nun. Jangan masuk awal jadi ta'lamun. Tak betul. Salah. Ya? Baik. Kita balik kepada jawapan ini. Dah dapat dah? Diharapkan semua dah beri komen ya? A, B ataupun C. Baik, sahabat-sahabat, tolong tulis apa yang saya nak bagi tahu. Ini penting. Tapi sebelum itu, sebelum nak tulis itu, share dulu. Share dulu, kongsi dulu insya-Allah. Baik. Apa dia? Bila hamzah wasal ini berada di awal kalimah, di awal ayat, jika datang selepasnya huruf lam, maka dibaca dengan baris atas. A. Tetapi dalam situasi ini, huruf kedua bukan lam. Jadi automatik baris atas terkeluar dari pilihan. Maksudnya siapa yang pilih A, siapa yang baca anfiru sebelum ini, jawapannya salah. Jadi ada 2 lagi pilihan kita. Sama ada dibaca baris kasrah ataupun dhammah. Infiru ataupun unfiru. So, okey ya, jelas maksudnya siapa yang jawab A, jawapan yang salah. Tak apa, salah pun tak apa. Sekejap lagi kita baca dengan bacaan yang betul. Baik. Bila huruf kedua bukan lam, maka kita lihat huruf yang ketiga apa barisnya. Di situasi ini huruf yang ketiganya huruf fa berbaris kasrah. Jadi bila huruf yang ketiga berbaris kasrah atau fathah. Saya ulangi. Bila dalam situasi huruf kedua bukan lam dan huruf ketiga berbaris kasrah atau fathah, maka hamzah wasal dibaca kasrah. So dalam hal ini jawapan yang betul adalah B. Infiru. Bukan unfiru, bukan anfiru. Jawapannya adalah infiru. Baik. Poin yang pertama. Yang kedua, sahabat-sahabat, siapa pun yang baca infiru juga kurang tepat. Kenapa saya kata kurang tepat?
Kerana di sini hukum ikhfa. Nun mati bertemu fa. Kena baca dengan samar 2 harakat. Dia tak boleh baca infiru. Yang sebetulnya kena baca infiru. Infiru. Baru masuk firu. Jangan baca infiru. Infiru. Juga salah. Kena baca 2 harakat di sini. Dapat? Jika sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, sekali lagi saya harapkan share supaya orang lain juga dapat belajar sesuatu. Seperti mana Allah merezekikan sahabat-sahabat dapat belajar kali ini. Siapa nak minum air silakan sebelum kita nak bacakan ayat ini. Silakan, bismillah. Baik. Kita nak teruskan bacaan ini. Kita baca dahulu. Dengar, kalau boleh ikut kita baca bersama-sama. Ready? Get ready dulu. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Baru berhenti. Tapi berhenti bacaan ayat itu, bukan berhenti belajar. Sekali lagi, tarik nafas, kita baca. So, dapat dah. Di sini kita baca infiru dengan wajah ikhfa 2 harakat. Sekali lagi. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Okay, so far so good. Boleh ikut ke tak boleh ikut? Kalau boleh ikut, jangan lupa berikan saya thumbs up dan juga heart. Baik teman-teman, kita teruskan ayat yang seterusnya. Diharapkan masih bersemangat ya. Seperti mana saya yang sedang bersemangat berkobar-kobar berkongsi ilmu ini, saya harap sahabat-sahabat yang bersama pun juga bersemangat belajar insya-Allah. Baik, kita lihat ayat seterusnya. Lau, muncungkan mulut. Lau kana 'aradan. Di sini ikhfa. Di sini dibaca ikhfa. Lang dengan tebal 2 harakat. Qariban. Qari, ri jadi nipis. Jangan baca qari, itu tebal. Ra di sini dibaca nipis. Qariban. Di sini sekali lagi idgham bi gunnah masuk beserta dengung. Ada 4 kesemuanya. Huruf idgham bi gunnah. Jika ada nun mati yang tidak bertanda, maksudnya tidak ada tanda mati, ataupun tanwin di atas, di bawah atau di depan, datang selepasnya 4 huruf, iaitu ya, waw, mim atau nun. Ya, waw, mim atau nun, 4 huruf tersebut, maka hukumnya masuk beserta dengung. Minta ada yang tolong tulis. Qariban wa safaran. Sekali lagi ikhfa di sini 2 harakat. Qasidal. Di sini jadi idgham bila gunnah. Daripada qasidan jadi qasidal. Si ya, bukan si. Kalau si jadi huruf sin. Di sini huruf sad. Qasidal lattaba'u. Lat, lam bari atas naik di atas ta yang bersandar sabdu di sini. Lattaba'uka walakin kawala. Ka nak ke wa jangan lambat. Kawalakin. Di sini hukum iqlab. Apa hukum dia? Hukum iqlab. Daripada walakin datang ba ditukarkan. Maksud iqlab adalah menukarkan bunyi nun kepada bunyi mim. Daripada walakin jadi walakim. Tapi jangan lupa dipanjangkan 2 harakat.
bibir itu sekadar bersentuhan. Walakin ba'udat, baru masuk ba. Jangan baca walakin ba'udat, tak betul ya. Walakin ba'udat, ada bunyi angin itu, bunyi hamas. Dat alaihimush, mim baris depan naik atas shin yang bersabdu. Alaihimush syuqqah. Bila waqaf di sini, kalau pilih untuk waqaf, ta marbutah, ta simpul, ditukarkan kepada bunyi ha dan diberikan tanda mati mendatang. Ya, jangan baca syuqqat tapi syuqqah. Kemudian ada jim kecil di sini, waqaf jaiz. Waqaf jaiz. Baik, sekejap saja, kita ada masalah teknikal. Ada apa, Fan? Kenapa? Baik, kita teruskan. Sayah, ya beratas bertemu ha pedas. Yah. Sayahlifuna billahi lawis, wa baris kasrah bertemu sin. Tata'na, ain makhrajnya di pertengahan kerongkong. Tata'na la kharaj, ada lantunan di sini. La kharajna, kharaj, ada lantunan khokholah surah. La kharajna ma'akum, idhar syafawi, sempurnakan saja. Yuhlikuna anfusahum, ni ikhfa hakiki, samarkan 2 harakat. Wallahu ya'lamu innahum, in itu wajibul gunnah, wajib dengung. Sahabat-sahabat jumpa nun ataupun mim yang ada tanda sabdu di atasnya, tanda syaddah ini, maka jangan lupa didengungkan 2 harakat. Innahum, baru masuk nahum. Jangan baca innahum, innahum, itu tak betul. Ya, innahum lakadhi, zi di hujung lidah. Zibun, dan barulah waqaf dengan ma'ari li sukun sekurang-kurang 2 harakat, 4 atau 6 harakat. Kita dengarkan ayatnya. Baik. Tarik nafas. Lau kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat 'alaihimush syuqqah wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Baru berhenti. Okey ya. Sekali lagi tarik nafas. Tak ada wa, lau terus silap. Kadang-kadang biasalah manusia biasa. Saya pun manusia biasa, kadang tersilap pandang. Lau kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat 'alaihimush syuqqah وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ lakadzibun. Baru berhenti di situ. Okey, so far yang baru bersama dengan kita, selamat menonton, selamat belajar saya ucapkan. Jangan lupa teman-teman bantu saya, kita panjang-panjangkan dengan menekan button share. Dan sebelum kita nak lihat ayat seterusnya ini, sahabat-sahabat,
Jom kita niatkan bacaan suci ayat suci Al-Quran kita hari ini supaya Allah menerimanya sebagai satu amal ibadah. Dan juga mohon Allah sampaikan manfaatnya, pahalanya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, anak-anak kita, pasangan kita yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Baik, kita lihat ayat seterusnya ini. Afallah. Lafz jalalah dibaca tebal. Dibaca tebal di sini. Jangan baca nipis. Baca tebal 2 harakat. Afallahu anka lima azinta lahum. Ini ikhfa hakiki. Disamarkan. Daripada ain bari atas bertemu nun bunyi an. Tapi dalam hukum ikhfa hakiki bagi Al-Quran dan Sam Usmani, nunnya itu tidak diberikan tanda mati. Tapi kena bacakan dengan samar di sini ya, 2 harakat. An kalima adzi. Di sini juga disamarkan di antara nun dan ta. Kadar panjang 2 harakat. Azinta lahum. Idhar syafawi sempurna saja. Hatta yatabay. Ya bersabdu. Tekankan. Hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu. Sadaqu wa ta'lamal kadhibin. Kita dengarkan, tarik nafas. Afallahu anka lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu. Hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu wa ta'lamal kadhibin. Baru berhenti di situ. Okey, so far kalau boleh saya tahu yang ramai-ramai bersama dengan saya ini daripada mana? Munculkan diri anda, perkenalkan diri kepada saya dan kawan-kawan yang lain. Mana tahu kita dapat bersahabat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita mempunyai satu cinta yang sama. Cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasul dan cinta kita kepada kalam Allah, yakni Al-Quran. Baik, sahabat-sahabat, kita nak teruskan ayat yang seterusnya. Diharapkan masih bersemangat. Kalau masih bersemangat, boleh tak saya dapatkan komen? Seronoknya cinta Al-Quran. Kita tanamkan dalam pemikiran kita dan kawan-kawan kita bahawa mengaji Al-Quran ini sebenarnya seronok. Jangan kata orang kata bosan dan sebagainya. InsyaAllah ya, diharapkan masih bersemangat. Baik, kita lihat ayat yang seterusnya ini. Hari ini kita baca sampai ayat 47 saja. La yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billah. Di sini, lafz jalalah dibaca nipis. Jangan baca tebal. Baik, kalau ada yang tanya, Ustaz, macam mana saya nak identify? Macam mana saya nak tahu yang mana dibaca nipis dan yang mana dibaca tebal? Jawapannya sangat-sangat mudah. Kalau sahabat-sahabat lihat, lafzul jalalah, perkataan Allah itu, datang sebelumnya baris kasrah, baris bawah, baca nipis. Kalau sebelumnya baris fathah macam ini, baca tebal. Kalau sebelumnya baris dhammah, juga dibaca tebal. Ya? So, hanya yang di baris kasrah saja dibaca nipis. Baris atas dengan depan, kedua-duanya dibaca tebal. Yu'minuna billahi wal yaumil dua harakat. Khiri khi di hujung kerongkong ini. Khiri, ri jadi nipis. Khiri masuk berserta dengung di sini idgham bi gunnah, kadar panjang 2 harakat. Daripada an yujahidu jadi yujahidu bi amwalihim. Izhar syafawi, him juga izhar syafawi. Sempurnakan saja. Jangan dipanjangkan. Sempurna terus masuk. Wa anfusihim. Dan terus waqaf. Jangan waqaf dengan wa anfusihim. Kalau panjang macam tu, jawapannya salah. Jangan baca macam tu. Wa anfusihim. Terus berhenti. Kemudian kita jumpa qaf lam ya. Ini waqaf qili, afdal diwaqafkan. Dan ibtidak pada wallah. Dibaca tebal.
Wallahu ali. Bukan a. Kalau a jadi hamzah. Di sini huruf ain. Alimu. Di sini hukum iqlab. Asalnya mim ini baris 2 di depan. Mun. Tapi ditukarkan bunyi nun tersebut kepada bunyi mim jadi mum. Tapi jangan lupa panjangkan 2 harakat. Alimu bil muttaqin. Bil, bukan bil. Ramai baca bil muttaqin, bukan bil. Jawapannya adalah bil di sini. Ba baris kasrah bunyi b, bukan bunyi b. Jadi bila bertemu lam jadi bil. Bil muttaqin. Qin, bukan muttaqin. Ramai yang tertukar makhraj huruf kaf dengan makhraj huruf qaf. Di sini huruf qaf. Muttaqin, bukan muttaqin. Hati-hati sahabat-sahabat. Makhrajnya di pangkal lidah. Di belakang sekali bahagian lidah itu. Baik, kita dengarkan ayat ini dahulu sahabat-sahabat. Tarik nafas dan ikut saya baca bersama-sama. La yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun bil muttaqin. Alhamdulillah. Saya pendek, saya wakafkan di sini tadi untuk nak memberikan bantuan kepada teman-teman kita mungkin yang semput, yang tidak sampai nafas dan sebagainya. Jadi semoga ianya membantu teman-teman dalam apa juga keadaan. Yang mana yang sampai nafas sampai sini nak baca dalam satu nafas silakan ya. Baik, insya-Allah kita nak teruskan ayat seterusnya. Sebelum itu, sekali lagi yang baru bersama dengan kita, selamat menonton, selamat belajar saya ucapkan. Semoga sahabat-sahabat dapat mempelajari sesuatu daripada perkongsian ini. Dan jangan lupa ya untuk menekan button share insya-Allah. Kita teruskan ayatnya. Innama, di sini wajibul qunnah 2 harakat. Jangan baca innama, tak betul. Sini kena baca innama yasta'dhinuka alladhina la yu'minu. Di sini ada hamzah mati, hamzah yang bertanda mati asli di sini. La yu'minuna billahi wal yawmil akhir. 2 harakat. Khiri war. Di sini ra dibaca tebal. Jangan baca war tetapi baca war. War tabat. Ada bunyi angin itu, bunyi hamas. Tabat qulubuhum. Idhar syafawi. Sempurna saja. Terus masuk fahum. Dan masuk saja hum. Terus masuk. Fi raibihim. Sekali lagi izhar syafawi. Mim mati yang ada tanda mati. Kalau sahabat-sahabat tak ingat nama izhar syafawi, tengok mim itu ada tanda mati tak? Kalau ada tanda mati jangan panjang, sempurna saja. Yataraddadun. Dan diwaqafkan dengan ma'ril li sukun, sekurang-kurang 2 harakat. Baik, kita dengarkan ayat ini dulu. Tarik nafas, kita baca bersama-sama. Innama yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Baik, okey diharapkan. Kita masuk kepada ayat yang kedua terakhir hari ini. Sahabat-sahabat, untuk pelajaran hari ini kita akan baca hanya sampai ayat ke-47 saja. Habis selesai ayat 47, kita nak ajak teman-teman kita baca semua sekali daripada awal ayat 41 hingga ke-47. Jangan ke mana-mana, diharapkan sahabat-sahabat masih bersemangat untuk belajar. Semoga Allah mengurniakan istiqamah dan memasukkan rasa sakinah, ketenangan dalam hati dan jiwa teman-teman yang bersama dengan saya ini ya. Dan insya-Allah jangan lupa untuk tekan button share untuk berkongsikan ilmu yang bermanfaat. Kita teruskan ayat yang seterusnya. Walau muncungkan mulut.
Walau ara, 2 harakat. Dul, da baris dhammah. Dal baris dhammah naik di atas lam yang bertanda mati ni. Dul. Khurujala'a. Ini saya nak bagi tahu sahabat-sahabat. Perhatikan. Ni dibaca 1 harakat saja. Jangan baca la'addu. Tak betul. Dia kena baca la'addu. Perhatikan perbezaan. Saya nak tunjuk sahabat-sahabat. Perhatikan. Tengok, hamzah ini dia berada betul-betul di atas kepala huruf alif. Yang mana dalam situasi begini, A-nya itu dibaca dengan 1 harakat. Jangan baca 2 harakat. Manakala di sini, sahabat-sahabat perhatikan, hamzahnya berada sebelum alif. Maksudnya, dia berada di antara lam dan alif ini. Yang tadi kedudukan hamzah di atas kepala alif. Yang ini kedudukan hamzah di pertengahannya. Maka situasi begini, A-nya dibaca 2 harakat. Wal yaumil akhiri war 2 harakat. Manakala di sini, yang tadi di sini kita baca la'addu. Dapat nampak perbezaan? Siapa tak nampak? Piramli kata pendek umur. Gurau saja. Gurau saja. Sahabat-sahabat, nampak diharapkan perbezaan yang saya tunjukkan tadi itu. Jika merasakan perkongsian ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan button share. La'addu lahu uddatan. Di sini masuk berserta dengung. Daripada uddatan jadi uddatan. Walakin. Di sini ikhfa hakiki. Daripada kin jadi kin. Samarkan 2 harakat. Karihallah. Lafz jalalah ni dibaca tebal 2 harakat. Di sini hukum iqlab. Nun mati bertemu ba. Samarkan saja. Daripada hun jadi hun 2 harakat. Bi'as. Di pertengahan kerongkong. Bi'asa di hujung lidah. Bi'asahum. Hujung lidah. Fasabbatahum. Fathabbatahum idhar syafawi. Wa qila qa. Ada khokholah di sini. Diberikan lantunan. Wa qila qa'udu. Udu ma'al. Ain bari atas naik di atas lam yang bertanda mati ni. Alif lam qamariyah. Qa'idin. Dan diwakafkan ma'aril sukun dengan 2, 4 atau 6 harakat. Kita dengarkan sahabat-sahabat ayat ini. Tarik nafas dan baca bersama-sama saya insyaAllah. Walau aradul khuruja la'addu lahu uddatan walakin karihallah. Saya wakaf di situ dan saya akan ibtidak pada walakin. Walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Baru wakaf. Dan ayat yang terakhir untuk hari ini. Kita nak masuk ayat yang terakhir. Sebelum itu sahabat-sahabat, tenang sekejap, relax dulu, tarik nafas, lepaskan. Masih bersemangat? Boleh tak saya dapatkan thumbs up? Dan jangan lupa yang baru bersama kita untuk menekan button share. Kita nak masuk ayat yang terakhir. Nanti selepas selesai kita baca ayat ini, kita baca balik semua daripada atas, awal ayat 41 hingga 47. Jom kita dengarkan dahulu ayat ini. Lau kharaju, lau kha, di hujung kerongkong, kharaju, 2 harakat. Fikum, fi 2 harakat, dan kum itu idgham mislan saghir, mim mati bertemu mim. Di dalam Al-Quran Dasam Usmani, mimnya itu kosong, tidak diberikan tanda mati, didengungkan 2 harakat. Jangan baca fikum mazadukum, tapi baca fikum ma, baru masuk ma. Fikum mazadukum. Ma 2 harakat, za 2 harakat, du 2 harakat, kum izhar syafawi, jangan panjang. Illa, bukan illa, jangan baca il tapi baca il. Hamzah balik kasrah bunyi i, bukan bunyi e. Illa khabalan, di sini masuk berserta dengung. Daripada khabalan jadi lau, wala'au, muncungkan mulut.
wala awda, da di tepi lidah, wala awda'u khilalakum, khilalakum idhar syafawi, yabghu ada lantunan khakhalah di sini, yabghunakumul, mim baris depan naik di atas lam di sini, alif lam qamar ya. Fit ada bunyi angin ya, fitnata wa fikum, fitnata wa fikum idhar syafawi. Sam dengung dua harakat di sini wajibul ghunnah. Samma baru masuk ma, jangan baca sama sama, tak betul ya. Samma'una lahum, nalahum idhar syafawi. Sempurna saja, waqaf masuk. Wallahu alimu, bukan a, huruf ain makhrajnya di hujung, di pertengahan kerongkong. Kalau di pangkal kerongkong itu huruf hamzah. Ini ya. Alimu. Di sini hukum iqlab. Mim ini tanwin di depan. Tetapi dalam Al-Quran Asam Usmani, instead of dia tulis dua baris, tetapi dia tulis satu baris ditemani dengan mim kecil yang ekornya ke bawah. Jangan lupa dibacakan dengan iqlab. Dua harakat. Alimun bizzalimin. Baik, kita dengarkan ayatnya sahabat-sahabat. Tarik nafas dan baca bersama-sama. Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabalan wa la awda'u khilalakum yabghunakumul fitnata wa fikum samma'una lahum wallahu alimun bizzalimin. Alhamdulillah. Baik sahabat-sahabat, kita dah lihat tadi satu persatu. Sekarang jom kita get ready, kita baca bersama-sama daripada awal ayat 41 hingga ke 47. Masih bersemangat? Jangan lupa berikan thumbs up dan jom tekan button share dulu, boleh tak? Yang ramai-ramai ni. Yang dah tekan pun silakan, boleh. Kita boleh tag pasangan kita, anak-anak dan kawan-kawan kita. Nanti di akhir bacaan saya ada berita gembira kepada teman-teman yang mungkin nak belajar balik daripada makhraj huruf, nak betulkan, mungkin ada yang masih lagi keliru. Yang mana qa, yang mana kha, yang mana za, yang mana za, yang mana si, yang mana si. Jangan bimbang, jangan risau. Ataupun yang masih lagi keliru, Ustaz, ikhfa' nak baca macam mana, iqlab baca macam mana, jangan bimbang. Kami akan kirimkan ke rumah anda sebuah buku asas dan buku tajwid beserta dengan rakamannya. Macam mana untuk mendapatkan kesemua itu, sebentar lagi saya beritahu. Dan juga kita ada promosi lanjutan bersempena dengan Maulidur Rasul. Jangan ke mana-mana, sekejap lagi saya kongsikan. Kita baca dahulu sahabat-sahabat, tarik nafas. Minum air dulu. Siapa nak minum air? Silakan. Bismillah. Dah bersedia semua ya? Baik. Kita mulakan di atas kiraan. 1, 2, 3. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Infiru khifafan وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم
الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Diharapkan perkongsian saya yang singkat ini dapat memberikan nilai tambah pada teman-teman dalam meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Jangan lupa yang nak ikuti sambungan bacaan ayatnya, mohon kepada Allah diberikan kita istiqamah supaya dapat khatam Al-Quran bersama-sama. InsyaAllah kita buat live setiap hari di page Facebook Fatihah Learning Center jam 7 pagi, 3 petang dan 10 malam. Yang belum lagi like page Fatihah, kena like lah, baru boleh ikuti pelajaran kita setiap hari. Dan juga sahabat-sahabat, saya nak kongsikan berita gembira bersempena dengan Maulidur Rasul yang baru saja kita sambut baru-baru ini. Sahabat-sahabat, kami ada permohonan untuk kita extendkan sedikit lagi promosi kita, iaitu yuran keahlian seumur hidup, untuk kami postkan 2 buah buku ini ke rumah anda. Dan bukan saja dapat buku. Ada yang tanya, Ustaz, kalau Juan jadi ahli ini dapat buku saja ke? Jawapannya tidak. Selain daripada buku 2 buah ini yang kami kirimkan ke rumah anda, kami berikan rakamannya
Kami telah rakamkan setiap muka surat buku ini daripada awal hingga akhir. Saya sendiri yang membimbing tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat pecinta Al-Quran. Bagaimana untuk kita belajar balik daripada asas sehingga kita mahir mengaji Al-Quran, insya-Allah. Bersama dengan saya, selain daripada mengikuti live yang saya sampaikan hari-hari, sahabat-sahabat yang menjadi ahli akan dapat belajar balik daripada awal, satu persatu. Kita kata back to the basic lah. Kita kembali balik. Mungkin sebelum ni kita dah belajar, tetapi masih lagi dah lama tinggal, biasakan dah lupa dan sebagainya. Ataupun teman-teman boleh hadiahkan buku ini kepada pasangan. Mungkin kita sendiri nak ajar suami, biasalah suami ni kadang ada ego yang tinggi. Kadang dia tak nak dengar, walaupun dia tahu isterinya baca Al-Quran lebih baik daripada dia, tapi sukar dia nak terima teguran daripada isteri. Jadi mungkin sahabat-sahabat, para isteri boleh hadiahkan buku ini kepada suami. Ataupun boleh hadiahkan kepada anak. Anak-anak pun sama. Kadang dia lebih dengar kata-kata guru, kata-kata ustaz, ustazah. Tetapi bila mak ayah sendiri, walaupun dia tahu mak ayahnya itu lebih baik bacaan Al-Quran daripada dia, tapi dia sukar nak terima. Jadi mungkin teman-teman boleh hadiahkan kepada anak, insya-Allah. Dan kita nak juga beri 3 bonus tambahan kepada teman-teman yang join jadi ahli. Yang pertama, kita nak berikan nota ringkasan asas tajwid. Kita berikan nota ringkasan asas tajwid kepada teman-teman dalam bentuk e-book. Keduanya, kita nak berikan rakaman Al-Quran 30 juzuk, insya-Allah. Satu video, satu muka surat. Tapi kita akan berikan daripada masa ke masa, insya-Allah. Kalau kita berikan keseluruhannya, sahabat-sahabat tak ada masa nak tengok. Saya pasti. Kita beri satu video, insya-Allah. Dan banyak sudah yang ada dalam yang telah kita berikan kepada teman-teman yang menjadi ahli. Dan yang ketiga, yang istimewanya teman-teman, mereka yang menjadi ahli cepat Quran akan mendapat privilege. Apa privilege-nya? Jika ada sebarang soalan, sebarang pertanyaan, boleh berhubung dengan kami, insya-Allah. Kita boleh buat video call, ataupun sahabat-sahabat boleh bertanya melalui Telegram kita, melalui WhatsApp kita, insya-Allah, sahabat-sahabat, ataupun nak memperdengarkan bacaan walau di mana saja berada. Ini bukan hanya terbuka untuk rakyat Malaysia. Kita juga telah menerima pendaftaran keahlian daripada mereka yang tinggal di Singapura, Indonesia, Brunei dan seluruh dunia lah. Ada rakyat Malaysia yang tinggal di Amerika, England dan sebagainya. Jadi oleh itu saya nak menyeru sahabat-sahabat mengambil semangat bersempena dengan Maulidur Rasul yang baru saja kita sambut baru-baru ini. InsyaAllah tempoh promosinya akan tamat pada 7 November. Jadi sahabat-sahabat jangan lepaskan peluang, kerana yuran keahlian untuk mendapatkan semua yang saya bagi tahu tadi itu, termasuklah konsultasi dengan pihak kami. Sahabat-sahabat hanya bayar berapa? Bukan 10,000, bukan 1,000, bukan 500, bukan 400, bukan 300. Untuk hari ini, sahabat-sahabat yang menyertai hanya membayar sekali saja seumur hidup, RM250. Bukan sebulan sekali, bukan setahun sekali. Ada yang tanya, Ustaz, selepas saya join ni, ada tak lagi yuran bulanan? Jawapannya tidak ada yuran bulanan. Jadi, yang mana yang nak mendapatkan kesemuanya ini, dengan betul-betul apa tindakan yang harus sahabat-sahabat lakukan. Komen sekarang di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran. Siapa yang nak, komen sekarang. Siapa yang nak dapatkan keseluruhannya, nak join jadi ahli kita, sahabat-sahabat komen di ruangan bawah. Nak jadi ahli cepat Quran. Ataupun sahabat-sahabat print screen nombor yang tertera di bawah sekarang ini, ataupun ambil pen boleh buat catatan. Nombornya 0111621797. Lepas habis live ni terus WhatsApp nombor ini. Ataupun mungkin ada yang, Ustaz, saya tak erti lah nak print screen, saya tak erti nak tak ada pen nak tulis dan sebagainya. Saya beri jawapan, saya beri jalan yang lebih mudah. Sahabat-sahabat komen, tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen sekarang. Tulis nombor telefon anda di ruangan komen sekarang. Sekejap lagi insya-Allah pihak admin kami akan WhatsApp, akan hubungi anda, bagi tahu apakah langkah seterusnya untuk membuat pendaftaran, dan kami akan minta alamat anda untuk kami postkan buku ke rumah. Jadi siapa yang nak jadi ahli, tinggalkan nombor telefon anda di ruangan bawah sekarang, ataupun print screen nombor yang tertera di bawah. Ataupun mungkin yang ada, Ustaz, saya ni dah biasalah daftar online ini, saya nak daftar sendiri macam mana? Boleh pergi ke laman web www.cepatquran.com. Sahabat-sahabat boleh pergi ke laman web. Saya ulangi, www.cepatquran.com. www.cepatquran.com. So itulah langkah untuk menjadi ahli cepat Quran. Boleh komen di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran, ataupun WhatsApp kami ke nombor yang tertera di bawah,
Ataupun sahabat-sahabat tinggalkan nombor telefon sahabat-sahabat di ruangan komen. Ataupun terus buat pendaftaran di www.cepatquran.com. Jangan lepaskan tawaran yang akan berakhir pada 7 November ini. InsyaAllah yurannya hanyalah sekali seumur hidup dan sangat minimum. Kerana untuk pengetahuan teman-teman, kos untuk kita cetak buku, buat penghantaran, buat rakaman ini pun beneran belanja puluhan ribu. Tapi untuk teman-teman, demi kita membantu seramai mungkin, semampu mungkin, sahabat-sahabat yang berhajat untuk memperbaiki bacaan Al-Quran daripada asas, untuk diri sendiri ataupun nak hadiahkan kepada pasangan, kepada anak, kepada adik-beradik, kepada mak, kepada ayah. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menyertai kami menjadi ahli cepat Quran. InsyaAllah sahabat-sahabat, kita berjumpa pada sambungan bacaan ayatnya esok hari. Sesungguhnya yang sempurna, yang baik itu hanyalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kurang, yang silap, yang salah itu dari kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon maaf dan saya akhiri dengan hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mat dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum.